الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأكرم بالخير أما بعد. Hari akhirat. Hari kiamat bermula daripada kematian seseorang. Berdasarkan hadis riwayat Hani Maula Uthman al-Affan, katanya, "Kana Uthmanu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu faqila lahu tudhakkaru al-jannatu wan-nar. Fala tabki wa tabki min hadha." Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna al-qabra awwalu manzilin min manazil al-akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Maksudnya, apabila Uthman berdiri di sebelah kubur, beliau akan menangis hingga basah janggutnya. Beliau ditanya, ketika Tuhan mengingati akhirat dan api neraka, Tuhan tidak menangis, tetapi ketika mengingati kubur, Tuhan menangis. Ujar beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah persinggahan pertama menuju ke akhirat. Jika seseorang selamat di situ, yang selepas daripada itu adalah lebih mudah. Dan jika dia tidak selamat ketika berada di situ, yang selepas daripada itu lagi tidak selamat. Jadi maknanya sebelum sampai ke alam akhirat, di mana alam akhirat ini tempat dibangkitkan manusia, dibicarakan manusia dan diputuskan keputusan-keputusan yang akan diperolehi kepada manusia ini, sama ada mereka layak masuk syurga ataupun neraka. Jadi sebahagian daripada suasana keadaan yang berlaku pada hari kiamat ini untuk membicarakan perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia. Tetapi di dalam kubur ini, sebelum berlakunya alam akhirat ataupun kiamat, tempat yang pertama sebelum menuju ke akhirat, jadi seseorang itu dapat diketahui bagaimana nasib dia di akhirat tentang ujian yang dilalui dalam kubur, dia lulus ataupun tidak. Maknanya tempat yang pertama yang dia akan singgah, dia berhenti adalah kubur. Jadi kubur ni akan, sebagaimana yang kita baca dalam hadis-hadis yang lepas, manusia akan ditanya, akan disoal oleh malaikat, kecuali orang yang mati syahid. Jadi tentang pertanyaan-pertanyaan malaikat ini, dia lulus tak lulus, boleh jawab ataupun tidak. Jadi daripada situ sudah tahu nasib kita, nasib kita, nasib manusia seluruhnya, bagaimana kedudukan kita, jawapan yang kita kemukakan terhadap soalan-soalan yang diberi kepada kita ataupun disoal kepada kita. Okey, terus. Ada juga dalam kalangan ulama yang berpendapat hari pertama akhirat bermula daripada kebangkitan seseorang daripada kubur, dan hari terakhir ialah apabila ahli syurga memasuki syurga dan ahli neraka memasuki neraka. Masa ketibaannya tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'aluka an-nasu 'anis sa'a, qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Yas'aluka an-nasu, telah bertanya, akan bertanya kepada engkau. Maknanya Allah Ta'ala sebelum orang tanya ni, Allah Ta'ala beritahu dulu. Macam yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil ruh, wa yas'alunaka 'anil anfal. Akan bertanya. Jadi benda tu tak tanya lagi lah. Manusia tak tanya lagi, orang ramai tak tanya lagi Nabi. Allah Ta'ala dah beritahu. Sebab akan ni benda yang akan datang. Dan jawapannya Nabi pun tak tahu benda-benda yang akan datang. Kerana yang mengetahui perkara yang akan datang ni akan datang termasuk daripada perkara yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisinya lah anak kunci ilmu gaib. Di sisinya, nianya siapa tu? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang memegang anak kunci ilmu gaib, tidak mengetahui akan perkara yang gaib melainkan Allah.
Jadi perkara yang akan datang ni adalah perkara yang gaib. Nabi tak tahu apa yang akan berlaku. Bila orang nak tanya Nabi, Allah Ta'ala bagi tahu akan bertanya akan engkau oleh manusia anis-sa'ah, tentang kiamat. Kiamat juga sebahagian daripada perkara yang gaib, Nabi tak boleh nak jawab, melainkan sesuatu, melainkan hanya sekadar apa yang diberitahu oleh Allah. Kan hadis yang kita baca tu, hadis Matan Arba'in, hadis 40 tu kan, Mata Sa'ah, yang malaikat tanya Nabi tu, dia kata mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'im. Bukanlah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Nabi tahu dah, yang tanya tu malaikat. Malaikat lebih tahu daripada Nabi. Sebab apa? Sebab malaikat ni bawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau malaikat tak bawa wahyu, malaikat tak sampaikan maklumat, Nabi pun tak tahu. Lalu bila dia kata dia tak boleh nak jawab, orang yang bertanya lebih mengetahui, akhbirni an imaratiha, beritahu kepada aku tentang tanda-tandanya. Lalu kul, dalam ayat ini bila orang tanya kamu tentang masalah kiamat, qul innama ilmuha indallah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya kiamat, pengetahuan tentangnya kiamat itu adalah di sisi Allah. Jadi Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Wa ma yudrika, apakah jalan untuk kau mengetahui akan kiamat itu? Mengetahui akannya melalui tanda-tanda yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Tanda-tanda kiamat ni banyaklah. Dia ada alamatus sa'atil kubra wa alamatus sa'atil sughra, tanda-tanda kiamat yang besar, dan ada juga tanda-tanda yang kecil. Tanda yang besar tu dekat-dekat sangat nak kiamat. Ada kecil tu banyak dah berlaku, sedang, telah berlaku, sedang dan akan berlaku. Tanda-tanda kiamat yang kecil. La'ala sa'atu takunu qaribah, boleh jadi kiamat tu dekat, nampi. Boleh jadi dekat, Allah Ta'ala kata, tapi tarikh yang tepat Allah Ta'ala tak beritahu. Tarikh ataupun masa yang tepat memanglah ada maklumat di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang buat kiamat. Cuma dia tak beritahu kepada makhluk, termasuk kepada Nabi Muhammad sendiri. Tetapi tanda dia dekat. Boleh jadi dekat, Allah Ta'ala kata. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, bu'istu was-sa'ah kahataini. Bu'istu was-sa'ah kahataini. Aku diutuskan menjadi Nabi dan saat berlakunya hari kiamat seperti dua jari, Nabi kata. Bila Nabi kata seperti dua jari ni, jari telunjuk dengan jari tengah, pertamanya sebahagian daripada tafsiran ulama dia dekat, tunjuk dengan dekat, maknanya kiamat itu dekat. Yang keduanya antara ketinggian, jari tunjuk dan tengah ni dekat-dekat je, beza sikit je, bukan macam jari anak ni beza jauh kan. Maknanya dekat sangat kiamat tu. Sama ada dia rapat, salah satu daripada tafsiran, ataupun tinggi rendahnya. Bukan banyak sangat bezanya. Allah Ta'ala pun kata boleh jadi dekat kiamat ni. Jadi dia suruh apa? Bersedia lah. Kita kata lambat lagi kot, tak berlaku di zaman kita. Sekurang-kurangnya kiamat yang dekat tu apa dia? Mati kita tu. Mati kita ni tak tunggunya kiamat. Dan mati selalu kita sebut, dia tak tunggu kita bersedia. Bersedia tak sedia, dia akan datang. Tak semestinya tua baru mati, orang muda tak mati. Tak semestinya bersedia, tak semestinya tua, dan tak semestinya sakit. Orang sihat pun boleh mati. Jadi sentiasalah disuruh kita berada di dalam keadaan bersedia. Okey, terus. Tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kecil yang menandakan kiamat akan berlaku begitu banyak sekali. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis, antaranya ialah banyak berlaku fitnah dan pembunuhan dalam kalangan orang yang beriman. Mati banyak.
bunuh saja. Luar negara, dalam negara kita pun ada. Kelahi sikit, berbalah sikit, krisis sikit, bunuh. Memang betul. Kita tak perasan rupanya ini sebahagian daripada tanda kiamat, tanda-tanda yang kecil. Orang Islam berselisih faham, berbeza. Perbezaan itu biasa, tetapi perbezaan yang membawa kepada perpecahan itu luar biasa. Dan perbezaan yang membawa kepada pembunuhan. Selain daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, barang siapa yang hidup selepas kewafatan aku ini, dia akan melihat suatu perselisihan yang banyak. Di dalam riwayat Muslim pula menyebut, la tarji'u ba'di kuffara hatta yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kamu menjadi kafir setelah kewafatanku, sehingga sebahagian kamu membunuh sebahagian yang lain. Zaman sekarang ni dah berlakulah tanda-tanda kecilnya pembunuhan di antara satu sama lain, itu berlaku di zaman kita. Okey, terus. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan litaghiba 'an laylil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Maksudnya, segeralah melakukan berbagai-bagai amalan sebelum muncul berbagai-bagai fitnah. Tidak ubah bagaikan bahagian malam yang gelap gelita. Ketika itu seorang lelaki menjadi beriman pada waktu pagi, dan pada waktu petang pula menjadi kafir. Pada waktu petang dia beriman, tetapi pada waktu pagi esoknya dia menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan harta benda dunia yang sedikit. Cepat sangat berubah. Cepat sangat berubah. Beriman kafir, lepas tu beriman balik kafir balik. Ini memang ada gambaran bayangan daripada Allah Ta'ala. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Sesungguhnya orang beriman kafir, lalu berterusan di dalam keadaan kekafiran ataupun kekufuran. Terlalu cepat berubah. Dan pagi beriman, petang kafir. Besok pagi balik kafir, petang pula beriman. Menjual agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda, dengan kesenangan wang ringgit yang sedikit. Yang tu kalau kita baca Quran, kita jumpa beberapa ayat, wala tashtaru bi ayatina wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayatku ataupun ayat-ayat kami dengan harta benda yang sedikit. Jadi ulama tafsir kata sedikit apa banyak? Ribu-ribu, juta-juta, kan? Bilion-bilion. Kenapa Allah Ta'ala kata sikit? Kalau dibandingkan dengan nikmat, dengan anugerah, dengan kurniaan, dengan habuan, dengan imbuhan yang Allah Ta'ala sedia dalam syurga tu, hak tu banyak lagi. Nak bandingkan hak kita dapat juta-juta tu dengan menjual agama Allah Ta'ala tu, hak di akhirat tu banyak lagi. Sikit apa? Hak kita kata sikit apa atas dunia? Tak. Nisbah kepada habuan yang diperoleh di akhirat, bagi ganjaran orang yang beriman dan beramal soleh, lebih banyak lagi. Tak payah nak jual agama Allah Ta'ala ni. Dan kita tengok dalam yang pertama, hadis ni sebut badiru bil a'mal, bersegera. Dalam buat ibadat, buat amalan, dia tak bagi tangguh. Nak bertaubat pun sama. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin, bersegera kepada keampunan. Jadi nak suruh beramal dia tak bagi tangguh, nak bertobat dia tak bagi tangguh. Takut tangguh punya tangguh, takut mati. Tak sempat nak bertobat, tak sempat nak beramal. Kita selalu jumpa ataupun kita dengar tok-tok guru kita, ustaz duk baca hadis kan, iqtani khamsan qabla khamsin tu kan. Muda sebelum tua, hidup sebelum mati, lapang sebelum sibuk, senang sebelum fakir, sihat sebelum sakit. Jadi kalau nak tunggu suatu masa, suatu tempoh, nak tunggu lapang, takut-takut tak sampai peluang tu, tak sempat nak sampai.
Oh, sibuk urusan kerja harian dunia, tak sempat nak berzikir, nak berselawat, mayar sunat duha, tak sempat nak qiyamul lail, baca Quran. Allah, sibuk ni saya ni. Itulah alasan yang kita bagi. Sunat duha tak sempat nak buat, rawatib tak sempat nak buat, berselawat malam ni, malam Jumaat dia suruh berselawat banyak-banyak, baca Quran, tadarus, bulan puasa ni, tak sempat, sibuk. Kita boleh bagi alasan sibuk. Kita sendiri lah cakap ni, di dalam pengajian kita baca Quran, baca hadis, bukan nak kata ke orang. Setengah orang kata ni ngaji asyik nak kata ke orang. Tak, kita nak kata diri kita sendiri. Kita ni bagi alasan sibuk. Jadi dekat bulan puasa ni, insya-Allah kalau sempat masuk bulan Ramadan ni, kita buat layang terbaik lah. Terbaik daripada tahun-tahun terlepas. Kita duk bagi alasan sibuk, tak ada masa kan. Ada saja urusan. Itu tak boleh lari dah. Kita lahir atas dunia ni, dia penuh dengan urusan, penuh dengan cabaran, penuh dengan kerja. Jadi kita sendiri kena pandai susun. Bila saya duk tengok, bila duk cerita, kita sendirilah duk cerita sibuk, tak ada masa, tak ada peluang. Saya duk tengok Nabi ni paling sibuk dengan urusan dia, urusan keluarga dia, masyarakat, masyarakat kampung dia, negara, macam-macam Nabi selesaikan. Tetapi Nabi paling kuat buat ibadah. Patutnya Nabi paling kuat, paling banyak boleh bagi alasan. Atas alasan sibuk tak sempat nak buat ibadat. Nabi ni paling sibuk, tapi ibadat ni paling kuat. Jadi kita nak bagi alasan apa kita mati esok? Dalam kubur. Hak dalam kubur tak lepas jawab, macam dalam hadis tadi sebut. Hak di akhirat lagi tak boleh nak jawab. Apa alasan kita nak bagi kepada Allah? Sebab itu Allah ni maha berkuasa. Di akhirat esok dia tutup mulut. Bagi jawapan anggota kita. Jawab. Mulut ni dia menipu. Tanya satu dia jawab 10. Tanya satu dia jawab 10. Banyak membuat tuduhan, banyak membuat dakwaan. Hak atas dunia itulah suasana keadaan yang berlaku. Sebab itu setiap dakwaan tuduhan di dalam hadis Nabi diperintahkan disokong dengan bukti. La yu'tan nasu bida'wahum ladda'u amwalan nasi wa dima'ahum. Kalau diberi peluang kepada manusia membuat dakwaan, semua orang boleh mendakwa. Dia akan mendakwa harta orang, harta dia. Dia pukul orang ni kerana orang tu ada cubaan nak pukul dia. Kalau diberi peluang kepada manusia untuk membuat dakwaan, membuat tuduhan, membuat kenyataan, semua orang boleh dakwa. Harta orang, harta dia. Dia boleh mencederakan orang atas alasan orang nak pernah ada cubaan nak pukul dia, nak bunuh dia. Walakin al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankar. Tetapi Nabi SAW bersabda, al-bayyinah, bukti, keterangan atas orang yang mendakwa. Ni banyaklah kita kan, banyaklah buat tuduhan, lepas tu kalau tak betul suruh saman. Itu yang biasa kita dengar dalam politik kan. Kalau tak betul saman, tuduhan kami tak betul, saman. Baru-baru ni saya dengar pula orang agama yang duduk di atas manhaj yang tertentu, aliran yang tertentu. Kami pergi satu musafir di satu tempat, sambillah buka radio tentang ceramah agama. Bila ada seorang individu ustaz cerita tentang kelebihan nisfu Sya'ban, dia duk ceritalah, hadis sahih tak ada langsung, bahkan maudhu' dengan dhaif dia, tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban ni disebut oleh ulama-ulama hadis, termasuklah Dr. Yusuf Qardawi sendiri di dalam fatwa dia. Jadi bila seorang ustaz ni sebut, ni janganlah ada seperti orang golongan yang tertentu ni asyik nak menerakakan orang dia. Kalau buat ni bid'ah, masuk neraka. Dia sebutlah kumpulan-kumpulan yang tertentu tu. Saya kata tak betul ni. Cakap macam ni, saya cakap kepada seorang sahabat. Dia kata kalau tak betul, nafikanlah. Tengok. Kalau tak betul nafi dia suruh nafi. Sedangkan yang menuduh mesti disertakan dengan sokongan, dengan fakta, dengan bukti. Kamu kata ada pihak, sebut pihak mana. Apa yang dia sebut? Menerakakan orang. Sebutlah siapa yang sebut. Ada pula sebut kata Imam Syafi'i bodoh. Siapa cakap? Ada satu kumpulan ni tak pakai mazhab. Siapa dia di Malaysia ni tak pakai mazhab? Semua orang pakai mazhab.
Tak ada seorang pun daripada kalangan rakyat Malaysia ni mengatakan para imam ni bodoh, walaupun dia berbeza pendapat dengan mana-mana imam. Tak ada orang di Malaysia ni tak pakai mazhab. Bahkan macam-macam mazhab mereka amalkan. Sebab tu saya kata, orang yang menuduh perlu dibuktikan dengan sokongan. Jadi orang sahabat tu kata, kalau tak betul nafi lah. La ilaha illallah. Hak dituduh pula nak kena nafi. Nabi aja yang menuduh perlu dibuktikan dengan sokongan, dengan hujah, dengan dalil, dengan fakta. Bukan kita hak kena suduh tu kita nak bagi bukti. Dah jadi terbalik. Dah jadi terbalik. Ingat orang politik je guna alasan yang sama. Tuduh orang supaya orang nafi, supaya orang saman. Orang politik selalu buat macam tu kan. Tak betul saman lah. Tiba-tiba orang agama juga, orang ustaz-ustaz pula sebut macam tu. Kalau tak betul kumpulan ni, individu ni kata orang Wahabi, dia nafikan lah. Kalau dia tidak menerakakan orang, tak membid'ahkan orang, dia nafi lah. Dia tuduh orang buat macam tu, dia suruh orang nafi. Sebab tu Nabi, kita ingat hadis ni, kena ingatlah orang politik ke orang agama, ustaz-ustaz, penceramah, tok-tok guru, kena ingat hadis. Bukan hadis ni je, semua hadis lah. Lebih-lebih lagi hadis tentang nak bagi muhasabah, peringatan kepada kita nak buat sesuatu tuduhan kepada orang. La yu'tan nasu bidakwahum. Kalau diberi peluang akan manusia membuat tuduhan, dakwaan, ladda'u amwalan nasi wa dima'ahum. Nescaya dia akan membuat dakwaan tentang harta orang-orang lain, orang ramai, dan juga darah-darah manusia. Dia boleh buat tuduhan. Tetapi Nabi kata, walakin al-bayyinatu ala mudda'i. Orang yang tuduh mesti disertakan dengan bukti dan juga sokongan. Dia kata badirul bil a'mal, bersegera dah di dalam melakukan ibadat. Okey, terus B. Kemungkaran maksiat, ilmu diangkat oleh Allah dan banyak berlaku kejahilan dalam masyarakat. Memang benda ni realiti lah berlaku. Gambaran-gambaran yang disebut daripada Al-Quran sendiri, dan juga hadis-hadis Nabi tentang ciri-ciri, sifat-sifat akhir zaman dan juga tanda-tanda kiamat yang kecil. Okey, terus tentang tanda ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna min ashrati as-sa'ati an yurfa'a al-'ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yafshu al-zina wa yushraba al-khamru wa yadhhab al-rijal wa tabqa al-nisa'u hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun. Sebahagian ini dipanggil apa? Bukan lil bayan tapi li tab'in. Min asyratis sa'ah, sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Apa dia? Ay yurfa'al ilmu, diangkat ilmu. Di dalam riwayat yang lain, ini riwayat Muslim kan? Di dalam riwayat Bukhari, di dalam Kitabul Ilmi, dimatikan ulama. Allah Ta'ala tak tarik ilmu itu daripada dada-dada orang yang berilmu, daripada orang, para ulama, tok-tok guru, orang alim kan, dia tak ambil, dia hilangkan ilmu daripada dada orang. Allah Ta'ala tak buat macam tu. Ilmu tu diingatlah, siapa yang menghafal, dia ulang kaji pelajaran dia ingatlah sampai ke mati. Bukan itu cara Allah Ta'ala tarik ilmu rupanya. Nabi kata Allah Ta'ala tarik ilmu ini di akhir zaman dengan dimatikan para ulama. Hak betul-betul ulama tu faham tu sungguh agama Islam ni, faham Quran hadis ini, hak tu ditarik nyawa dia, dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekarang ni yang jadi banyak sangat ulama tu, orang kata banyak ulama, orang yang ditabalkan menjadi ulama. Tu pun panjang perbahasan pula, kita nak bahas isu tu. Hak ditabalkan menjadi ulama dengan penampilan-penampilan yang tertentu. Sebenarnya biasa je, bukanlah satu kenyataan yang saya sebut ni nak mempelekeh, menghina, jauh sekali lah kita nak merendahkan mana-mana pihak. Tetapi kata-kata tak padan nak panggil ulama tu. Mula-mula jadi ustaz biasa, diangkat menjadi tuan guru. Kalau tok guru tu orang yang mengajar, dia panggil tok guru lah. Tapi tuan guru, dia lain. Daripada gelaran tuan guru, title tuan guru diangkat jadi ulama.
Berkenjah ulama ni di Perak saja berapa ramai ulama. Campur seluruh Malaysia lagi banyak. Sehingga masyarakat, khususnya orang awam, jadi keliru. Ulama punya ramai. Jadi bila mereka menganggap seseorang individu itu ulama, dia sikah berlebihan lah. Dia ta'assub secara berlebihan. Sebab kadang-kadang dan kebanyakan juga masyarakat, orang ramai, dia terpedaya dengan penampilan seseorang. Dia tak tengok apa yang disampaikan. Dia tak tapih dah. Kalau orang ni tok guru, tuan guru yang diangkat jadi ulama jadian kan. Ulama-ulama jadian ni dia fanatik yang bukan-bukan. Lebih-lebih lagi seorang yang dikatakan keturunan Nabi, berlambak. Tu yang saya selalu duduk ulang tu, ulama keturunan Nabi Habib-Habib ni datang daripada Indonesia, daripada Yaman. Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah. Tapi tak pernah dengar seumur hidup saya lah. Tuan-tuan mungkin pernah dengar, pernah lihat. Seumur hidup saya ni tak pernah dengar daripada Mekah dan Madinah ni orang berani mengaku keturunan Nabi. Memang mereka pun daripada Nabi, keturunan Nabi daripada Mekah, Madinah. Nabi lahir di Mekah kan, zuriat dia berkembanglah di Mekah. Dia wafat di Madinah. Zuriat dia berkembanglah di Madinah setelah dia berhijrah. Tapi orang Saudi ni tak ada seorang yang berani mendakwa diri mereka keturunan Nabi. Hak mari di mana-mana hala, langit mana, dunia mana pun tak tahu, mengaku jadi keturunan Nabi, pakat duk sanjung, pakat duk fanatik dengan dia. Salah seorang daripada hadut dakwa keturunan Nabi tu tiba-tiba skamer rupanya. Dah tak saya bawa sekarang ni dalam siasatan polis. Dulu dah orang nak bagi bayangan, bagi gambaran, jangan cepat terpengaruh, terpedaya. Habis daripada Indonesia lagi lah banyak karuknya. Bawa hadis-hadis palsu. Di antara hadis yang mereka sampaikan dalam majlis ilmu ceramah mereka tentang kelebihan kopi. Itu viral kan, semua orang tahu kan. Selagi mana mulut bau kopi, maknanya dia dianggap sebagai tasbih. Hadis ni ambil di mana? Hadis ni diambil dalam mimpi. Ada seorang Habib tu dia tanya, dia jumpa Rasulullah, ada tak Rasulullah atas dunia? Rasulullah tak pernah sampai sesuatu hadis. Rasulullah dalam kehidupan dia, masa dia hidup, masa hayat dia tak pernah cerita satu hadis. Rasulullah kata ada hadis tentang kelebihan kopi. Hak dia dapat dalam mimpi dia. Sedangkan kalau kita belajar usulul hadis dan juga usul fiqh di dalam bab tahammulur riwayah, orang yang nak ambil hadis ni mesti dalam keadaan dia jaga, bukan dalam tidur. Tidur tak boleh pakai. Melihat Nabi itu benar. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi surati. Hak tu benar. Tetapi dia nak ambil hadis, dia nak cerita kat orang, aku ambil hadis dalam mimpi, tak boleh. Salah daripada kaedah. Bukan kaedah usul hadis saja, usul fiqh pun salah. Tapi itulah sebagaimana yang kita sebut tadi, orang terpengaruh, terpedaya, tertipu dengan penampilan seseorang. Pakaian memang dahsyat lah. Lebih daripada orang biasa. Lalu sebarlah hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu'. Tadi saya sebut tentang masalah keturunan, sepatutnya orang Saudi sebut. Yang keduanya, banyak menyebarkan hadis-hadis palsu. Yang ketiganya, sepatutnya dia ikut tok dia lah. Mana-mana kalau confirm sekalipun, seseorang individu confirm keturunan Nabi, tapi dia bawa lari daripada Nabi, kita tetap tak boleh ikut. Sepatutnya dia ikut tok dia. Maknanya Nabi itu sendiri, apa yang Nabi sampaikan. Jadi yang ketiga ni kena jelas. Keturunan Nabi sekalipun, kalau dia bawa lari daripada apa yang Nabi bawa, tak boleh kita nak ikut juga. Sebab Nabi SAW tak bagi jaminan keturunan dia bawa benda yang salah suruh ikut. Yang Nabi bagi jaminan dua, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Okey, dia kata banyak di sini diangkat ilmu, zahirnya kejahilan. Bila ilmu tu angkat, jahil banyaklah orang. Ngaji Quran hadis ni orang tak minat, orang kata payah, susah. Dan orang tak minat bagi pengajaran, kuliah ke, mengajar, bagi ceramah berfakta berdalil, orang tak nak dengar. Dia nak cerita lawak, cerita-cerita yang menakjubkan, benda-benda pelik. Tu orang suka.
Dan bertebaranlah perbuatan zina, memang banyak sangat. Dan juga orang minum arak. Dan hilangnya lelaki, orang lelaki ni jadi kurang, kekalnya orang perempuan, sehingga seorang lelaki 50 orang perempuan, menyamai 50 orang perempuan. Ramailah sekarang ni. Ini sebahagian daripada tanda-tanda kiamat yang kecil. Okey, terus. C. Wujud pendakwah ke arah kesesatan dan pemimpin yang menyeleweng daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu yang menjelaskan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Okey. Adalah manusia, orang ramai, para sahabat ramainya duk tanya Nabi tentang sesuatu kebaikan. Buat amalan ni apa? Pahala dia, benda-benda seronok. Balasan syurga, fadilat amalan. Hak tu sahabat duk tanya Rasulullah. Aku pula tanya tentang sesuatu kejahatan yang akan menimpa kepada manusia. Makhafatan an yudrikani, bimbang, khawatir, takut benda tu, kejahatan tu tipu atas kepala aku. Ramai manusia duk tanya benda-benda seronok, tentang fadilat, tentang kelebihan. Jadi dia kata, aku ni duk tanya benda hak menakutkan, takut benda tu keburukan, takut benda tu menimpa aku. Okey, terus. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bihadzal khair. Semasa kami berada dalam jahiliah tu, dan kami berada di dalam kejahatan. Memang dalam keadaan gelap gelita kan, minum arak, judi, zina, bunuh orang, samsing, gedebek, itu perbuatan jahiliah. Suasana keadaan jahiliah memang lagu tu. Telah datang akan kami mendatang akan kami oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan ini, yakni kebaikan agama Islam. Hak zaman gelap tu hilang dengan Allah Ta'ala datangkan hidayah, petunjuk kepada kami memeluk agama Islam. Okey, terus. Fahal ba'da hadzal khairi min syarri? Adakah selepas kebaikan ini ada kejahatan? Qala na'am. Rasulullah kata ada. Selepas kamu masuk Islam ni, lepas zaman kamu ada keburukan lagi lepas ni. Zaman jahiliah dah buruk, Allah Ta'ala bagi Islam kebaikan. Selepas kamu mati ni ataupun selepas ini ada lagi keburukan. Okey, terus. Qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Selepas kejahatan ada kebaikan tak? Okey, terus. Qala na'am. Rasulullah kata ada kebaikan selepas keburukan. Wa fihi dakhalun, qultu wa ma dakhaluhu? Qala, dia kata padanya dakhanun, kegelapan. Umat Islam di dalam keadaan kegelapan, maknanya fitnah, musibah yang akan berlaku. Okey, terus. Qala qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu. Apa kegelapan tersebut, apa kekaburan tersebut adalah akan muncul di akhir zaman. Tengok bayangan daripada Nabi SAW, suatu kaum yang mengambil petunjuk selain daripada petunjukku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Malik dalam Muwatta'nya. Di antara mengambil petunjuk selain daripada petunjuk Nabi, ubah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, yang mereka kata sohpan. Pergi berambus, jangan duk minum air telaga Kausar aku. Okey, terus. Qultu fahal ba'da dhalika al-khair min syarri? Adakah selepas itu ada kebaikan? Selepas kebaikan itu ada kejahatan? Dia kata ambil petunjuk bi ghairi hadi ta'rifu minhum. Kalau kamu tahu, wahai Huzaifah, daripada kalangan mereka, wa tunkir, hendaklah kamu tegar, kamu halang, kamu cegah. Okey, terus. Qultu fahal ba'da dhalika al-khair min syarri? Adakah selepas kebaikan ini ada kemudaratan, kejahatan? Qala na'am. Ya, Rasulullah kata ada. Du'atun ila abwabi jahannam. Penyeru-penyeru, pendakwah-pendakwah yang mengajak orang kepada neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha fadhafuhu fiha. Siapa-siapa yang sahut seruan mereka akan dicampakkan fiha, di dalamnya, dalam neraka. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Lalu Rasul Huzaifah kata, wahai Rasulullah, qultu Huzaifah,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Bila Rasulullah kata bayangan itu akan berlaku, Rasulullah bagi bayangan adanya penyeru-penyeru, pendakwah-pendakwah, pengajak kepada neraka jahanam. Lalu Huzaifah kata, sifhum lana, ceritakan apa dia, cerita sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka bagaimana. Okey, terus hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Okey, mereka itu kulit seperti kulit kamu dan berbahasa seperti bahasa kamu, dengan lisan-lisan kamu. Kalau orang Arab lah. Kalau orang Melayu, kulit Melayu, percakapan bahasa Melayu. Yang penyeru du'atun ala abwabi jahannam tu tadi, sama ada orang Arab ke ataupun orang Ajam yang bertutur dengan bahasa-bahasa yang dituturkan oleh kamu. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Dia kata, Huzaifah kata, apakah perintah kamu, suruhan kamu kepada aku bila aku sempat berhadapan di dalam keadaan begitu? Jika aku sempat berada di dalam suasana keadaan begitu, apa perintah kamu, apa arahan kamu, apa nasihat kamu kepada aku, wahai Rasulullah? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Okey, hendaklah kamu menzalimi jemaah Islam dan juga pemimpin-pemimpin mereka. Hadis ni kena tengok huraian yang betul lah. Dia lebih kurang macam menentukan kedudukan ahli sunnah wal jamaah. Wa ma ana alaihi wa ashabi. Jadi kalau silap faham, hadis ni sama, menentukan kedudukan mana-mana individu, mana-mana kumpulan berada di dalam ahli sunnah wal jamaah. Itu menyebabkan orang jadi keliru. Sedangkan ahli sunnah wal ahli maknanya pengikut kepada sesuatu kumpulan. Sunnah maknanya Nabi lah. Jemaah satu kumpulan manusia. Jadi hak ikut Nabi itulah dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Jadi banyak juga orang orang yang berada di dalam manhaj, aliran, pemikiran tertentu ni pakat-pakat duk mendakwa semua ahli sunnah wal jamaah. Cuma Rasulullah dah bagi ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah tu dalam hadis banyak. Di antaranya man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana. Siapa-siapa yang sembahyang seperti sembahyang kami, berkiblat sebagaimana kiblat kami, iaitu Kaabah, dan makan sembelihan kami, yakni bersembelih sebagaimana sembelihan yang diajar oleh kami. Itu ahli sunnah wal jamaah. Sebahagian daripada orang dia kaih dia kuih orang daripada ahli sunnah wal jamaah. Ni bukan. Dia saja ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kalau kita tengok di dalam alam maya sana, dia buat satu grup ahli sunnah wal jamaah. Dia seorang, kumpulan dia. Hak lain bukan ahli sunnah. Hadis ni pun samalah. Mendakwa jamaah Islam, semua orang mengaku. Semua orang Islam mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Semua orang Islam mengaku dia jemaah Islam. Kena tengok apa yang dihuraikan oleh para ulama. Imam Syatibi di dalam Al-I'tisam umpamanya, dan ulama-ulama yang lain. Kalau mengikut Dr. Aziz bin Bas, jemaah Islam tu mana-mana kumpulan yang ajak orang buat baik bersesuaian bertepatan dengan Quran Sunnah, dia tu ahli sunnah. Dia itulah yang dipanggil Jama'atul Muslimin. Kalau di Malaysia ni ada berapa kumpulan? Semua jemaah muslimin, bukan satu-satu kumpulan. Begitu juga ahli sunnah wal jemaah. Bila salah tafsir, kalau tentang ahli sunnah wal jemaah, dia kata dia saja ahli sunnah wal jemaah, dia kaih orang keluar daripada kumpulan ahli sunnah wal jemaah. Jadi hak tu saja masuk syurga, hak lain tak masuk syurga. Hak jemaah Islam pula, kumpulan dia je, kumpulan lain bukan jemaah Islam. Tak betul tak tafsir macam tu. Mana-mana kumpulan yang ajak orang kepada Quran Sunnah, ajak kepada kebaikan, Dr. Aziz bin Baz kata semuanya dipanggil Jama'atul Muslimin yang kita kena iltizam dengannya. Jadi banyaklah kumpulannya. Sebab tu tak boleh ta'assub kepada satu-satu kumpulan sahaja, kita sahaja yang Islamik, kita sahaja yang betul, kita sahaja yang okey, tak boleh. Salah di dalam tafsir hadis tu. Jadi orang lain semua bukan jemaah Islam, ataupun orang lain semua bukan ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh faham macam tu. Kalau di zaman Nabi, kerana ada satu kumpulannya,
Jemaah Islam yang dimaksudkan di sini jemaah Nabi, hal lain bukan. Tetapi di zaman akhir zaman ni, kumpulan-kumpulan yang nak bawa orang kepada Islam ni banyak. Semua mengaku ahli sunnah, semua mengaku mereka jemaah Islam. Oleh kerana Islam itu adalah merupakan suatu agama yang lengkap sempurna, mana-mana individu, mana-mana kumpulan mungkin boleh buat semua. Kumpulan ni buat sikit, dia ambil satu juzuk daripada sebahagian daripada ajaran Islam, dia buat, dia pulung di sudut tu. Contohnya kita kata tabligh, ajak orang sembahyang, macam comel tu. Hak ni ajak orang buat usrah pula, yang ni ajak orang ekonomi Islam, tarbiyah, pendidikan. Jadi semua tu jemaah Islam belaka tu. Hak mana betul dengan Quran hadis, hak tu kita kena sokong. Jangan kita berada di dalam satu-satu kumpulan menafikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan yang lain. Dalam hadis ni Nabi kata melazimi jemaah muslimin, dan juga bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Bila ada jemaah, dah tentu ada pemimpin kan. Okey, terus qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Zaman tu, saat tu, ketika itu, jemaah tak ada, pemimpin pun tak ada, macam mana? Kalau duduk di dalam negara kafir, nak buat macam mana? Kumpulan Islam tak dibenarkan wujud. Macam mana nak buat? Qala fa'tazil tilkal firqal kullaha. Okey. Dia kata fa'tazil, kamu jauhilah. Jadi itu firaq. Firqatun, firqatani firaq. Kumpulan-kumpulan yang tidak Islam, yang duk ajak orang kepada neraka tu, kamu jauhi. Jangan duk dekat, jangan duk masuk kumpulan dia. Okey, terus. Walau an ta'ata bi akhli syajaratin. Walaupun terpaksa gigit akar-akar kayu. Makan akar-akar kayu, duk masuk dalam hutan kan, tak ada makanan lain. Hatta yudrikakal maut. Sehingga kamu mati. Beruzlah. Menjauhkan diri daripada masyarakat dan kumpulan yang rosak, yang duk ajak orang masuk neraka ni. Sehingga terpaksa makan akar-akar kayu. Akar-akar kayu, umbuk-umbuk kayu, makan makanan lain tak ada. Tapi nak jauhkan diri, kerana nak jaga agama tu tadi. Nak selamat agama kamu, iman kamu, Islam kamu itu, terpaksalah kena jauh. Kalau sampai peringkat macam tu, dan kau mati dia dalam keadaan begitu. Tapi dalam dunia ni ada kumpulan Islam, jemaah Islam ada, nak ajak orang kepada kebaikan. Tak boleh lagi lah nak masuk dalam hutan, nak lari makan kokok kayu kan. Tak payah. Sebab banyak kumpulan yang ajak orang kepada kebaikan, bukan tak ada langsung. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.